Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi peluang untuk kita bersama-sama dalam kuliah subuh pada pagi ini secara online di FB Masjid Al-Mawaddah. InsyaAllah sebelum tu mari sama-sama kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon petunjuk dan bimbingan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian keluarga, para sahabat hingga para pengikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita bersambung lagi berkenaan dengan tajuk kita soal hati, yang saya ambil dari kitab Apa Khabar Hati. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan dua permata iman. Apakah itu dua permata iman? InsyaAllah akan saya kongsikan bersama apa itu dua permata iman yang perlu kita pelihara dan perlu kita jaga dalam kehidupan kita pada hari ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita sedar bahawa kehidupan di dunia ini tidaklah selalunya indah. Kadang-kala kita berada di atas, kadang-kala kita berada di bawah. Kadang-kadang kita rasa senang, kadang-kadang kita rasa susah, rasa gundah, sedih, gembira, resah, tenang. Ini semua perasaan yang silih berganti. Silih berganti dalam kehidupan kita, seumpama langit. Seumpama langit yang tidak selalunya cerah. Pada sekarang ni mungkin kalau kita lihat di langit, suasananya cerah, kita pun dah bersiap-siap lah nak ke Gelang, tapi tanpa kita duga sebentar lagi mungkin hujan. Wallahu a'lam, kita tidak tahu keadaan hari ini bagaimana cuacanya. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi inilah sunnah kehidupan buat kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah cantiknya lukisan di kanvas kehidupan kita, yang tercalit berbagai-bagai warna, warna yang cerah, warna yang gelap, warna yang terang, dan berbagai-bagai lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saat kita diberi dengan ujian yang berat, segagah mungkin kita membina suatu kesabaran pada diri kita. Dan begitu juga sebaliknya, saat kegembiraan hadir, kesenangan, keceriaan, dan sewajarnya kita tanpa berlengah kita menadah tangan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Itulah sifat seorang mukmin, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak ataupun sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Yang bila ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan bila diberi kesenangan, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi semua perkara-perkara tersebut berlaku dalam hidupnya adalah baik bagi seorang mukmin. Apa saja yang berlaku pada kehidupannya,
dia akan bersangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ditimpa kesusahan, musibah, beliau bersabar kerana apa tuan-tuan? Kerana sabar itu adalah yang terbaik buatnya. Dan sekiranya beliau berada dalam keadaan kegembiraan, maka beliau bersyukur, kerana syukur adalah yang terbaik untuknya. Itulah sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, susah dan senang mampu diraih hikmah serta nikmat daripadanya. Beliau tidak gundah, beliau tidak resah saat kesusahan, dan tidak pula lalai dan apabila diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kehidupan dipenuhi dengan pergantungan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, pengurnia dan penentu segalanya. Dan percayalah, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita sudah tentunya ada yang terbaik. Hatta ujian yang Allah timpakan kita pada hari ini, pastinya ada hikmah pada hari esoknya. Dan begitu juga kenikmatan yang Allah beri, jangan lupa kita syukuri, agar kita ni sedar bahawasanya segala nikmat yang ada, yang kita perolehi pada hari ini, datangnya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa ujian yang tidak tertanggung, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mahu apa? Mahu kita dekat kepadanya. Kita lihat hikmah. Kita lihat hikmah pada hari ini. Berapa ramai orang berebut untuk datang ke masjid. Kerana ujian Allah yang sedikit ini membuat kita berkubar-kubar untuk datang ke masjid. Kalau sebelum tu macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Mungkin kita ambil indah tak indah sahaja. Sekarang kita lihat ramai orang datang ke masjid. Hanya dengan ujian yang sedikit ini yang Allah timpakan. Ada tak hikmahnya? Ada hikmahnya. Dan dia bergantung dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, selangkah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala 1000 langkah dekat akan mendekati kita. Maka kita janganlah sekali-kali berputus asa ataupun berputus harapan akan ujian yang Allah telah timpa kepada kita, sehingga kita tidak mahu memohon kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita. Semampu mungkin kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kita ni hamba-hambanya mampu untuk menghadapinya. Atas setiap ujian yang Allah timpa, Allah yakin kita mampu untuk menghadapinya. Dan ingatlah juga bahawa secubit garam derita, secubit ujian, kesusahan yang kita pikul, pastinya akan dikurniakan dengan sebuah kebahagiaan pada suatu hari nanti. Itulah keyakinan seorang mukmin. Ditimpa ujian, dia yakin ada kebaikan di sebalik ujian tersebut. Dan Imam Al-Ghazali pernah menjelaskan bahawa terdapat 3 jenis sabar. Sabar dalam menghadapi dugaan dan juga ujian kehidupan ini. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, iaitu sabar dalam ketaatan. 3 bahagian sabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ia adalah bentuk sabar sebelum sesuatu amal ketaatan dilakukan. Contohnya dengan kita meluruskan niat kita yang pertama. Ni kita nak buat baik ni. Kita nak beribadah ni. Jadi kita kena sabar. First kali, sabar dengan niat kita. Bahawasanya aku akan laksanakan ibadah ini hanya mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Jangan kita harap pujian manusia. Bagus kita ni, orang puji. Bila orang tak puji, kita pun rasa macam tak sabar nak buat ketaatan ni. Rasa macam sia-sia pula. Jadi ingat, first luruskan niat kita,
bahawasanya apa sahaja ibadah yang aku lakukan hanyalah mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya, menjauhi sifat riak. Malah ketika melakukan ketaatan ini, kita amat memerlukan kesabaran dalam menangani kelalaian ataupun kemalasan dan putus asa dalam beramal. Doa rasa macam Allah tak makbulkan pun doa aku ni. Buat ibadah mak bapak tak puji pun. Kan ini kan sabar dalam melakukan ketaatan. Kita kalau anak-anak lah, kalau zaman dulu lah, sekarang pun sama juga kan. Kita akan rasa tak, kita akan mengharap appreciate daripada manusia ni, atau apa sahajalah kebaikan yang kita lakukan ni, kita harap appreciate daripada manusia. Kalau manusia tak memuji kita, tak mengenang jasa kita, mulalah kita berhenti melakukan ketaatan atau kebaikan tersebut. Jadi tak boleh. Jadi perlunya niat kita, kita perbaiki, keikhlasan kita perbaiki. Kita hanya mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap pujian manusia, kerana ini akan membuat kita ni ada sifat riak lah. Kita ni hanya nak daripada pujian manusia. Kita harap daripada appreciate orang-orang di sekeliling kita. Jadi kita perlu sabar. Sabar dalam usaha menjauhi sifat riak terhadap ibadah yang kita lakukan. Kita menghindari sifat ujub serta perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala amalan. Itulah antara sabar dalam melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, apa Imam Ghazali katakan? Yang kedua ialah sabar menghindari kemaksiatan. Yang mana kita juga memerlukan kesabaran yang tinggi dalam usaha menghindari dan menahan diri daripada tuntutan serta serta dorongan hawa nafsu, terutamanya dalam bab maksiat ni, ataupun perkara-perkara maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Kita ni insya-Allah lah, kita ni bukannya orang-orang yang meminum arak misalnya kata, tapi kalau orang yang biasa minum arak, dia dah menjadi kebiasaan. Jadi bila nak bertaubat, dia kena sabar dalam melakukan perkara maksiat. Atau contohnya berzina. Berzina pun perlukan kesabaran untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan perzinahan. Dan atau apa sahajalah, contohnya yang biasa-biasalah, mengumpat, mencerca orang, menghina orang. Ini semua perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melakukannya, maknanya kita melakukan dosa. Bila berdosa tu suatu kemaksiatan. Jadi kita kena sabar untuk meninggalkan. Rasa-rasa macam bila nak mengata je, tutup mulut lah. Tak maulah hari ni, tak mau mengata orang lah. Tak mau mengumpat orang lah. Bila tengah drive tu kan, rasa datang pula orang kereta ke motor ke lalu depan kita, terasa macam nak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita sabar. Tak bagus, tak baik kita nak mencerca orang tersebut. Jadi kita, itu ialah yang kedua, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, sabar menghadapi dugaan, ujian yang seperti mana kita lalui setiap hari, setiap masa. Sabar menghadapi dugaan ataupun ujian hidup. Kita dalam kehidupan kita kan macam-macam ujian. Kalau kita berkeluarga, ujian dengan pasangan, ujian dengan anak-anak, dengan ahli keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Ini semua juga ujian hidup. Musibah, ditimpa musibah, kemalangan, kematian, kena buang kerja dan sebagainya. Ataupun sakit. Hari ini sakit kaki, sakit tangan, sakit kepala, sakit mata dan sebagainya. Dan berbagai-bagai lagi lah bencana-bencana yang kadang-kadang datang kepada kita. Jadi ini pun kena sabar. Kita menerima segala ujian dengan hati yang ikhlas dan terbuka
sambil kita memikirkan hikmah yang lebih baik menanti. Kadang-kadang bila musibah ni datang, dua perkara ni kita kena ingat. First, kita kena muhasabah diri. Kenapa musibah ni datang kepada diri aku? Jangan cepat kita menunding jari. Mungkin aku ni malas solat, ataupun sering tangguh-tangguh solat. Aku ni susah untuk melakukan sedekah, misalnya kata. Mana kita muhasabah diri kita, apa mungkin keburukan yang kita lakukan. Jangan sikit-sikit kita nak salahkan orang. Ini dia punya pasal lah, dia tuduh-tuduh punya pasal lah. Kita muhasabah diri kita. Dan kemudian yang kedua, kita memandang hikmah di sebalik musibah tersebut. Mungkin ada baiknya, mungkin ada baiknya aku terlepas menaiki bas tersebut. Misalnya kata dah tunggu bas kan, bas terlepas, driver tak tunggu kita, ataupun apa sajalah, kita rasa macam satu musibah buat diri kita. Kita fikir ada hikmahnya yang kita sendiri pun tidak tahu. Kerana kita sebagai orang mukmin yakin segala apa yang ujian itu datangnya daripada Allah, pastinya ada hikmahnya. Jadi itulah kesabaran yang perlu ada pada seorang mukmin. Kemudian yang pertama kan, sifat mukmin seperti mana yang disabda oleh Rasulullah, yang mengagumkan sifat sabar, dan lagi satu ialah sifat syukur dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Jadi saat kita dilamun kegembiraan dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan sesekali kita ini lupa, walaupun sesaat, atau kita lalai walaupun sedetik dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, ingatlah rezeki yang melimpah ruah. Sebagaimana kita ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang berbagai-bagai, maka jangan lupa untuk kita kongsikan dengan orang-orang yang memerlukan. Ini untuk menunjuk tanda syukur. Kita bersedekah, Allah dah beri kita rezeki yang banyak, jangan lupa pula kita hendak bersedekah. Kerana antara amalan yang menunjukkan kita kesyukuran ialah kita bersedekah apabila dah diberi nikmat yang banyak, kepada orang-orang yang memerlukan, atau apa sahajalah. Bahkan akal dan badan yang sihat juga boleh menyumbang tenaga untuk kebaikan. Buat amalan yang baik-baik. Tolong orang, dengar saudara kita nak memerlukan bantuan kita, tolong sekat apa yang kita ada ni, untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar orang nak pindah kan, kawan kita ke saudara kita memang tak ada apa-apa, kita pun sihat, alhamdulillah, kita bantulah. Atau apa sahajalah, untuk kita nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kemudian basahkanlah lidah dan hidupkan hati dengan kesyukuran setinggi-tingginya buat pemberi nikmat. Sentiasa mengucapkan perkataan syukur, alhamdulillah. Jangan jadikan zikir kita dalam mengungkapkan pujian-pujian buat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan. Kerana untuk apa? Untuk kita beringat bahawasanya nikmat ini bukanlah selama-lamanya hak kita. Nikmat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat, kita dengar berapa ramai orang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kaya-kaya kan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cakap semua, mungkin ada sebahagiannya. Nikmatnya banyak, hartanya banyak, tapi macam-macam tak boleh makan. Banyak sangat pantang. Kenapa? Kerana dah diberi ujian Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian kesakitan, tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam, tak boleh lebih gula, tak boleh lebih garam, dan bagai-bagai lah. Makan dia sama aja macam orang yang biasa-biasanya. Jadi kita ingatlah bahawasanya nikmat tu Allah beri, dan ingat bila-bila masa Allah akan tarik. Jadi syukurlah dengan nikmat yang Allah berikan. Kita pun pada pagi ini
Alhamdulillah kita dapat bangun pagi, kita bernafas, dapat pula kita solat berjamaah dengan ahli keluarga tadi pagi, solat subuh. Kemudian hari ini dapat pula kita menonton kuliah-kuliah daripada serata masjid-masjid di Singapura. Itu juga satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Allah dah tarik, ada juga hamba-hambanya yang tak bangun-bangun lagi. dah tak bangun-bangun lagi. Mudah-mudahan bangunlah kan. Kalau mana dah tak bangun terus, maknanya dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingatlah itu nikmat yang Allah berikan. Jangan lupa kita ni untuk mensyukuri, kerana kita ni ibarat sebagai peminjam. Allah pinjamkan kepada kita, kita terima Allah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingatlah kita ni terbeban atas bahu untuk menjaga barang-barang pinjaman tersebut, kerana kelak kita akan pulangkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditanya, apa yang kau lakukan dengan apa yang telah aku berikan kepada kau. Nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, apa yang telah kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, kena syukur, pastikan kita lakukan segala nikmat yang Allah berikan ke jalan kebaikan. Syukur sama ada dalam bentuk ungkapan, boleh doa, mohon kesyukuran, ucap alhamdulillah, ataupun perbuatan fizikal. Dan juga hati kita ni pun perlu rasa syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu fikir-fikir yang untuk melakukan kebaikan. Dan kesemuanya bertujuan supaya kita ni akan menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dengan apa yang telah Allah perintahkan, dengan melaksanakannya, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka justru manfaatkanlah nikmat dan kebahagiaan tersebut ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkanlah, tadahkanlah tangan kita, memohon kesyukuran senantiasa. Moga kita ni menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dan Rasul yang maksum pun beribadah sehingga bengkak kaki. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ingin menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apatah lagi kita ni, umat Nabi Muhammad, Nabi kita ni sentiasa beristighfar kerana nak menunjukkan kesyukuran. Apatah lagi kita ni yang seringkali melakukan kesilapan, kesalahan. Jadi sayangnya kita ni lebih lagi lah untuk merafakkan kesyukuran, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakinilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali menghampakan hamba-hambanya, baik dalam memohon kesabaran dalam menghadapi ujian ataupun mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kerana Allah pasti akan memakbulkan doa hamba-hambanya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Terus berdoa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita mesti selalu beringat, setiap kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak semestinya menepati 100% sebagaimana apa yang kita mahu. Tetapi sebaliknya, ia adalah sebagaimana yang Allah kehendaki. Tak semestinya kita bila kita doa dan kita minta A, Allah akan makbulkan yang A. Tak, kadang-kadang Allah beri yang B. Kerana mungkin itulah yang terbaik buat hambanya yang Allah akan kurniakan. Dan kita yakin bahawasanya pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah tak makbulkan doa aku yang aku minta yang A, tapi Allah berikan aku yang
yang B. Kerana Allah itu maha mengetahui. Dan kita kena sabar untuk memperolehi keinginan yang mungkin bukan yang kita harap-harapkan, dan kita hadapinya dan mensyukurinya. Dan tugas kita hanyalah berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon yang terbaik untuk kita. Jadi itu pasal jangan lepaskan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan dengan doa tersebut segala usaha kita, perancangan kita sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan ketaatan dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali mengeluh dengan ujian yang menimpa, dan jangan sekali-kali lupa dan lalai untuk mensyukuri nikmat-Nya. Kerana kadang-kadang kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala perlu dan mesti juga sesekali merasa penderitaan, merasa kekecewaan, merasa menangis, untuk kita ni mengenal sejauh mana erti sebuah kebahagiaan. Kalau kita tidak pernah susah, kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah menangis, kita tidak akan pernah rasa syukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, bila kita diuji terlebih dahulu dengan ujian-ujian kesusahan, kesakitan, bila kita merasa sihat, bila kita merasa senang, kita akan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jadi itulah kehidupan kita dekat dunia ni. Kita ni ibarat musafir menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada liku-liku kehidupan yang Allah berikan kepada kita, untuk menunjukkan betapa kita ni hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala akan terus taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, bukan senang untuk meraih syurga, kerana jalan menujunya penuh dengan liku dan rintangan. Hanya yang beriman dan cekal hatinya sahaja yang akan mampu meredahnya. Itulah sifat orang mukmin yang kata Rasulullah, sabar dalam menghadapi ujian, syukur dengan apabila mendapati kenikmatan. Dan itulah sifat seorang mukmin yang sungguh mengagumkan. Jadi bagi insan yang beriman, setitis derita yang dibebankan tidak akan mampu menyampai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak. Maknanya apa? Maknanya kalau kita sakit pada hari ini, kita baru sakit seminggu, kita baru sakit setahun, ingatlah nikmat Allah tu banyak lagi. Dah bertahun-tahun kita tak sakit. Baru Allah uji kita, dah umur kita dah masuk 40, dah masuk 50 ni, baru Allah beri kesakitan. 30 tahun yang dulu kita sihat, kita lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi seorang mukmin tidak. Dia akan rasa ujian yang Allah berikan hanya sedikit nak dibandingkan dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ingat pada hari ini saya berkongsi dua perkara, dua permata iman, iaitu sabar dan syukur. Jadi ingat, untuk menjadi seorang mukmin yang mengagumkan, seperti mana kata Rasulullah, jadilah orang yang bersabar, jadilah orang yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah mudah-mudahan kuliah subuh yang ringkas ini dapat di pagi yang kalau lihat cuaca di luar tu nampak cerah. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita pun diselubungi dengan kecerahan dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita tutupi dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.